Dia juga ada study yang menunjukkan bahawa setengah bahan-bahan kekacang ni dia boleh menyebabkan perubahan hormon juga. Okey, perubahan hormon juga. Ada yang tak. Sebab itu bila kita buat survey, ada orang yang makan kacang tapi dia tak jadi pun. Ya. Dirawat kan. Tapi ada orang yang ada. So maksudnya sensitivity kulit seseorang tu atau kelenjar sebum seseorang itu terhadap bahan-bahan kekacang ni boleh menyebabkan jerawat lah. Okey, next mitos yang lain pula. Okay. Ini pertanyaan rakan kita di Ah. Facebook ni, Rozaidi Hashim. Katanya, saya nak tanya doktor, betul ke tempat tumbuhnya jerawat menunjukkan tanda penyakit yang dihidapi? Contohnya, kalau jerawat tu tumbuh naik kat dagu kita ni, katanya fungsi buah pinggang terjejas. Okey. Takut saya. Okey. Yang itu adalah saya ada terbaca tentang study itu. Tapi sama ada fakta tu boleh betul-betul dipakai atau tidak, saya sendiri belum tidak berani bagi kepastian yang sebenar lah. Tapi memang ada certain sebahagian kawasan-kawasan muka kita ni dia ada orang cakap dia lokasi tempat-tempat organ-organ tertentu dalam badan yang mana kalau contohnya jerawat naik tak silap saya di bahagian dahi di bahagian jawline, dia ada kaitan dengan sistem penghadaman, ada masalah usus lah contohnya. Dan begitu juga sebaliknya. Yang itu saya boleh cakap dia 50-50 lah benda tu. Tak banyak fakta yang menyokong benda tu, tapi memang saya pernah terbaca tentang study tu. Okey, baik. Kita terima panggil berikutnya. Kita ada Encik Zaini ketika ini. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Cik Zaini. Sama-sama gitu. Ya. Okey. InsyaAllah. Amin. Okey ya. Ataupun hantar para doktor menggalakkan kita ambil kacang soya sebagai protein kepada mereka yang tidak tahan kepada protein daripada ternakan Susu ya. tetapi macam nama doktor saya lihat kacang ini dibuat oleh Harvard University, jadi muktamad oleh Harvard University selama 20 tahun. Okey. Muktamadkan tahun 2008, kenyataan ini dikeluarkan pada Ogos 2008. Mengatakan bahawa lelaki yang minum air kacang soya menyebabkan kesihatan sperma mereka rosak sebanyak 50%. Okey. Kenyataan daripada Harvard University. Alright. Dan kenyataan daripada Kementerian Kesihatan Israel, dan kita terima kasihlah sebab dia di ujung jari aja. Betul. Kita boleh Google masuk apa tu laman tentawang israeli.com. Nyatakan bahawa kacang soya ini punya kacang dia kecuali tempe boleh mengakibatkan kanser. Jadi soalan saya, doktor, kenapa kita tengok kenyataan yang terlihat negara yang kita kata hebat dalam kemajuan perubatan Okey. mengatakan kacang soya ini atau kacang soya itu sendiri berbahaya. Termasuk dalam buku yang menulis Safety Healthcare Consultant oleh Dr. Johnny Borden juga mengatakan bahawa kacang soya sangat berbahaya untuk kesihatan. Tetapi di masa yang sama doktor-doktor di negara kita ataupun media massa ataupun iklan-iklan tetap mengatakan bahawa ini makanan yang sihat dan protein dan umpamanya. Jadi daripada pencerahan ini saya mohon pencerahan daripada yang berbahasa. Terima kasih, doktor. Okey. Baik. Ya. Okey. Okey. Mungkin di sini kita bukanlah pakar dari segi pemakanan kan, Ya. kita lebih kepada kesihatan, Ya. perawatan kecantikan, estetik itu sendiri. Mungkinlah apa yang boleh Okey. Dr. Aidil sendiri. Okey, sedikit sajalah. Ya, macam kata Zana tadi, actually orang yang paling arif untuk jawab soalan macam ni adalah pakar nutritionist lah, pakar pemakanan. Okey, tapi mungkin saya boleh kupas sedikit sajalah daripada kenyataan tadi tu. Memang actually ada banyak kita jangan cerita tentang kekacang atau maksudnya macam case tadi tu soya bean. Actually banyak juga bahan-bahan lain yang bahan-bahan organik lain lah, kita sebut bahan organik ni. Yang dia ada pro and cons dia. Maksudnya untuk kebaikan dari segi generally kekacang ni dia sumber protein yang bagus.
Okey. Tapi dalam masa yang sama juga tidak maksudnya walaupun dia memberi kesan-kesan positif pada badan, pada sel organ dalaman kita, tapi dalam masa yang sama sekiranya ianya diambil mungkin contohnya cara berlebihan dalam dosage yang tinggi, sebab kadang-kadang ada produk-produk daripada kekacang ni yang mungkin dibuat dalam bentuk suplemen dan sebagainya, dan dosagenya lebih tinggi daripada yang badan kita boleh ambil. Dan ini akan boleh menjurus kepada masalah-masalah lain macam yang disebut tadi, kajian ada menunjukkan dia boleh menjurus kepada masalah kanser. Kerana kita semua tahu kanser ni merupakan satu sel yang jahat lah orang cakap, yang bukan sel normal, yang sentiasa hidup dan membahagi tanpa terkawal. Dan sel kanser biasanya hidup dengan menggunakan sumber protein, maksudnya amino acid lah, bahan asas. Jadi mungkin apa yang dapat dikaitkan sini adalah jika sekiranya ia diambil dalam keadaan yang berlebihan, dosage daripada yang sepatutnya, ia boleh menjurus kepada masalah lain lah. Jadi bukan nak kita cakap spesifik kepada makanan kekacang saja. Bahan-bahan organik lain pun kalau banyak kajian yang menunjukkan sekiranya diambil dalam dosage kita panggil overdose, berlebihan, boleh menyebabkan masalah-masalah lain timbul lah, masalah dalaman. Baik, kita ada pertanyaan seterusnya, Azlan. Doktor katanya saya punya jerawat dah okey, tapi masalah muka berlubang akibat bekas jerawat. Ini pun sangat masalah ni doktor. Betul. Nak kahwin ni, ada kerawatan yang cepat. Okey. Tunggu batuk doktor. Itulah sebab panjang cerita kalau kita cerita tentang bekas jerawat ni kan. Ya. Okey. Secara pantas dah ada jerawatan dan yes, sebagainya. Okey, so jerawat ni bila dia selesai, dia settle down, dia akan tinggalkan dua kesan lah. Kesan yang pertama kita panggil acne marks atau pimple marks. Pimple marks ni bagi saya dia lebih kepada flat pigment, maksudnya dekat situ you nampak macam tumpuk-tumpuk hitam, tumpuk-tumpuk gelap saja. Dia tak berlekuk-lekuk permukaannya. Okey, yang itu biasanya apa yang berlaku adalah disebabkan pembentukan pigment lah atau pigmentasi. Akibat daripada keradangan yang berlaku ketika jerawat tu aktif, dan bila selesai radang tu dah hilang, kemerahan dah hilang, dia akan bertukar jadi macam warna kehitaman lah. Itu sejenis pigment. Pigment ni dia akan hilang sebenarnya, cuma dia mengambil masa yang agak lama untuk hilang lah. Jadi dia, sebab itu kadang-kadang kita encourage untuk pakai produk yang topical produk yang boleh bantu untuk pencerahan. Macam yang paling simple selalunya kita saja macam vitamin C serum ya, atau arbutin. Okey, produk-produk yang besar ada bahan macam contoh arbutin, kojic acid. Okey, ini boleh bantu. Satu lagi pula masalah yang lebih susah lagi bila permukaan tu berlekuk-lekuk. Lekuk-lekuk ni kita kaitkan dengan parut lah. Okey, bila masalah parut jerawat ni berlaku, permukaan yang tak rata pada kulit, yang ini dia punya penyelesaiannya lebih complicated sikit. Maksud complicated ni maksudnya dia perlu melalui rawatan laser lah. Bagi saya rawatan lain agak kurang efektif ya. Boleh, tapi mengambil masa yang banyak kali lah dan kos yang agak tinggi. Jadi rawatan laser ni kebanyakan doktor estetik biasanya kalau ada masalah parut jerawat yang berlekuk-lekuk ni, antara yang biasa kita cadangkan adalah rawatan laser resurfacing namanya. Laser resurfacing ni perlu dibuat sebulan sekali. Kebiasaannya 4 ke 5 kali jugalah diperlukan untuk nak mendapatkan hasil yang optimum lah. Jadi macam mereka yang mengejar masa, contoh nak kahwin lagi 2 bulan ke sebulan ke, agak susah jugalah. Sebab macam yang kita sebut tadi, dia sekurang-kurangnya perlukan beberapa sesi baru boleh nampak hasil dia. Walaupun satu kali buat pun memang ada hasilnya, tapi tak adalah banyak mana, biasanya dalam 20-30% improvement. Okay, jadi perlu bagi ample time, masa yang cukupnya untuk selepas laser tu nanti kulit yang baru akan tumbuh sebenarnya. Kulit baru akan tumbuh dan dia akan menutup kawasan lopak-lopak atau lubang-lubang yang berlekuk tu. Jadi kulit akan nampak lebih smooth lah. Dia tak adalah nampak macam uneven sangat. So kita concludekan bahawa kalau yang masalah parut jerawat yang berlekuk-lekuk ni, biasanya kita buat laser resurfacing nama dia. Dan berdasarkan pengalaman doktor sendiri, ada tak kes-kes yang betul-betul macam kronik betul lah? Okey, ada. Okey, tidak dinafikan. Biasanya yang teruk sangat, yang kronik sangat ni, orang cakap bila kita cek balik, dia ada kaitan dengan pemakaian produk
yang saya cakap bahan kimia yang Ya. tinggi, yang bertahun-tahun lamanya dia pakai. Jadi kulit dia pun dah, orang cakap dah rosak, dan now bila dia nak repair balik dengan menggunakan sains teknologi macam saya sebut tadi, laser, atau sebelumnya saya pernah sebut tentang contoh rawatan PRP yang menggunakan ekstrak darah kita sebagai baja untuk tumbuhkan kolagen baru, kulit baru. Dia mengambil masa yang lebih panjang, sesi rawatan yang berulang-ulang kali, ya. Jadi kos pun akan tinggi. Jadi memang masalah parut jerawat ni kita bukan cakap satu benda yang mudah lah sebenarnya. So ingin diingatkan di sini bahawa masalah parut jerawat ni janganlah mudah terpedaya, sebab kadang-kadang ada di ialah produk-produk online yang hanya dengan apply krim boleh baik pulihkan balik parut yang berlubang-lubang apa semua itu. Bagi saya itu adalah satu maaf kata macam penipuan lah kat sini, sebab dengan menggunakan laser yang orang cakap teknologi yang canggih macam ni pun memerlukan beberapa kali, dan improvementnya pun mungkin 40-50% macam tu, dan mengambil masa yang agak panjang, beberapa bulan. Takkanlah hanya menggunakan krim saja benda tu semua boleh hilang. Dan kadang-kadang kita tengok kan dia letak gambar before after tu kan. Before after tu dah touch up dah. Itulah, tak tahulah dia dah 360 ke apa kan. Jadi kena jaga-jagalah di situ, dapatkan nasihat daripada doktor dululah, untuk sebelum decide nak beli produk apa dan sebagainya. Selain laser ada tak kaedah lain? Kaedah lain ada, additional biasanya kadang kita guna macam saya sebut tadi PRP, ekstrak daripada darah kita proses dia, dan kemudian kita dapatkan ekstrak yang dipanggil platelet rich plasma tu atau PRP, dan kita boleh injek di kawasan, suntik dia di kawasan parut-parut yang berlubang-lubang tu, dan apa yang berlaku, baja daripada darah kita tu akan digunakan oleh sel-sel fibroblast atau sel-sel kulit kita untuk membina kulit-kulit baru, kolagen baru, untuk nak menampung lekuk-lekuk atau lubang-lubang parut tu. Ada juga kadang doktor mencadangkan membuat dipanggil microneedling. Microneedling ni tusukan-tusukan jarum halus, ada special machine diletakkan pada kawasan-kawasan yang lekuk-lekuk ni. Cuma kalau dibandingkan, pernah ada kajian yang membandingkan antara microneedling dan laser, hasil lebih cepat kita dapat daripada laser lah berbanding microneedling. Cuma laser ni kekurangan dia sikit adalah seseorang tu harus bertahan dalam masa seminggu. Kulit tu tak berapa nak cantik lah, orang cakap dia akan burn dulu, dia akan nampak gelap macam kena sunburn tu lepas tu kulit akan jadi kasar, dan selepas seminggu tu barulah kulit tu macam nampak dah cantik kembali lah, sebab kulit mati dah tanggal, kulit baru tumbuh. Okey, kalau mula tadi kita dah mula dengan mitos. Nak akhir dengan mitos juga ni. Sebab saya tiba-tiba teringat kan. Kalau dulu saya ingat zaman-zaman remaja dulu, macam dah tua sangat kan. Kalau nak jerawat je, nak hilang ataupun nak kecutkan, guna ubat gigi sapu je. Guna lipstick. Ubat gigi, betul ke? Saya tak nafikan waktu saya remaja dulu, ketika zaman sekolah menengah dulu di asrama, saya pun pernah jadi mangsa juga kan. Tak tahu belajar daripada mana. So agaknya masa tu tak mampu nak beli ubat yang kuat. So kita pakai ubat gigi. Saya sendiri pernah cuba. Tapi sebenarnya experience saya tak tahu orang lain lah, dan juga daripada kajian lah juga, sebenarnya benda tu tak membantu pun. Dia actually akan buatkan keadaan lebih teruk sebenarnya. Sebab dalam ubat gigi ni dia mengandungi bahan kimia Florida semua macam tu yang orang cakap sebenarnya kurang sesuai kalau di-apply pada kulit dan ditinggalkan pula contoh semalaman, yang mana dia boleh menyebabkan iritasi atau keradangan. Sedangkan kita tahu jerawat tu sendiri, dia tengah bengkak merah tu, tengah radang tu kan, dan kita aggravatekan lagi, buatkan keadaan jadi lagi teruk. So saya tak mencadangkan lah kalau walaupun nak cut cost ke bajet tu kan, cuba cari alternatif lain lah macam yang saya sebut tadi, cuba dapatkan produk-produk yang sepatutnya. Dalam kes jerawat ni, apa-apa yang ada berkaitan, contohnya pencuci muka, apa lagi, contoh moisturizer ke serum, apa-apa serum kulit yang ada mengandungi bahan contoh salicylic acid, kita amat cadangkan lah, atau lactic acid, ni bahan-bahan begini dicadangkan. Cuma pastikan dia daripada produk yang sah lah, maksudnya yang registered.
Okey. Minggu depan kita masih lagi nak bercerita mengenai jerawat juga, tapi lebih Okey. kepada tumpuk-tumpuk hitam Yes. dan bekas jerawat yang menyakitkan hati. Ya. Kenapa ia masih kekal di muka? Itu minggu depan lah Okey, kan. yes. Okey, mungkin kesempatan di sini untuk doktor nak sampaikan ucapan salam Ramadan ke kan, memandangkan ni malam nanti insya-Allah kita dapat tahu kan kerana malam ni untuk kita melihat anak bulan. Ya. Ya. Okey. Okey, terima kasih Zana. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan salam Ramadan lah yang bakal kita semua lalui, mungkin esok, mungkin lusa ya. Kita tunggu malam ni. So terima kasih banyak pada Radio Bernama 24, kemudian pada muslimin muslimat seluruh Malaysia lah. So para pendengar Radio 24, so harapnya kita dapat lalui musim Ramadan ini dengan lebih berjaya lah berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan insyaAllah kita akan berterusan lah untuk share knowledge tentang penjagaan kecantikan dan kulit ni, walaupun ketika bulan Ramadan menjelang ni ya, setiap Selasa pukul 5 suku. Ya, baik. Terima kasih.